saya mulakan dengan kerajaan nepotisma ni, pimpinan Anwar Ibrahim tidak akan bertahan selepas 6 pilihan raya negeri yang bakal diadakan. Dan kerajaan sudah makin cemas, khususnya PH dengan Barisan Nasional. Malah ada perbincangan-perbincangan tidak rasmi, ya, berhubung kebimbangan penolakan rakyat. Ya. Jadi rakyat tak payah nak teka lah. Saya rasa semua orang tak boleh nak terima banyak perkara yang berlaku sejak selepas PRU 15. Daripada dikencing oleh PH, BN, penyokong-penyokong mereka, kepada tindakan-tindakan yang tidak masuk akal, yang kononnya PH nak lawan tetapi PH buat. Bila ditanya, dia kata kalau dulu boleh buat, sekarang apa tak boleh buat. Sedangkan dia berjanji nak ubah, nak reformasi. Dia lantik seorang terpalit jenayah, tertuduh 47 pertuduhan jenayah sebagai TPM. Nepotisme sudah dibenarkan secara terbuka, ya, malah lampu hijau diberikan. Janji kononnya Perdana Menteri tidak akan memegang portfolio Kementerian Kewangan sudah dicapati. Macam-macam lah, saya rasa anda semua tahu. Jadi sekarang ni mereka dah dapat maklumat bahawa khususnya, ya, Melayu Islam ni menolak mereka. Malah di kalangan penyokong PH sendiri sudah ada rasa tidak puas hati. Berdasarkan maklumat ini, perang persepsi sedang dihebatkan, tetapi ianya tidak menunjukkan hasil yang diinginkan oleh kerajaan. Kita lihat contohlah tuduhan terhadap Perikatan Nasional Muhyiddin ni. Bukan nak kata sokong ke tak sokong Muhyiddin, no, itu tolak tepi. Semua orang nak tahu. Okey, perbelanjaan masa pilihan raya, benar ke ada unsur penyelewengan dan sebagainya? Semua orang nak tahu. Saya pun nak tahu. Tetapi hari ini Muhyiddin dah, saya dipahamkan Muhyiddin sudah dipanggil SPRM bukan sebagai tertuduh ataupun suspek, tetapi sebagai saksi. Memanglah, kalau saya tuduh seorang melakukan sesuatu kecurian, dalam proses siasatan mereka kena panggil orang tu walaupun tak ada bukti untuk soal siasat. Itu adalah untuk mendapatkan keterangan, itu kadang-kadang sebagai saksi. Ya. Perdana Menteri sendiri, angka dia tak boleh nak putuskan angka mana yang betul. Daripada 600 bilion dia boleh turun terus ke 300 juta. Itu pun dari mana dia dapat 300 juta tu, kita tidak tahu. Adakah ini hanya angan-angan dia? Kita tidak tahu. Tetapi yang saya pasti, saya nak tahu kebenaran, dan saya lihat Bersatu dah buat laporan audit akaun-akaun dia 2021, 2020. Memang jelas tidak menunjukkan 300 juta tu. Jadi SPRM kena panggil juga Perdana Menteri, minta beri kerjasama. Mana dapat maklumat? Atau Perdana Menteri boleh tunjuk fail lah. Masa 600 juta dulu, 600 bilion dia kata dulu, dia kata ada fail, jangan cabar saya. Mana fail dia? Daripada 600 bilion boleh turun 530 bilion, kemudian turun 95.2 bilion, kemudian turun kepada 4.5 bilion, kemudian turun kepada 300 juta. Kemudian bila panggil orang yang dituduh tu, SPRM tak soal pun soal isu 300 juta. Yang dia soal benda lain, itu pun sebagai saksi. Jadi saya nampak kerajaan sudah terdesak bermain persepsi sebab penolakan besar-besaran masyarakat Melayu Islam, dan dikira memang maklumat risikkan lah ramai akan turun keluar mengundi lepas ini. Melayu Islam lah, dia akan keluar mengundi. Jadi bila orang Melayu Islam keluar ramai-ramai mengundi, 6 PRN ni, saya rasa PH dengan BN baik boleh jimat kos, tak payahlah nak bertanding. Memang kena teruk. Dan saya dipahamkan selepas PRN ni, kerajaan tidak lama selepas tu akan tumbang.
Macam mana menerusi kaedah apa, itu saya rasa dah terlalu awal untuk saya bicarakan. Malah bukan tempat saya untuk bicarakan. Ya. Tapi kerajaan ni tidak akan bertahan lama. Negara sekarang terbelah antara kaum. Bukan Melayu versus Melayu. Semuanya angkara kerajaan ni. Bermula dengan PRU 15. Sekarang ni semua Melayu duduk sebelah pembangkang dan sudah makin bersatu. Ini adalah satu perkara baik lah daripada yang berlaku ni. Jadi ada hikmah, ada baiknya benda ni semua berlaku. Ada baiknya Anwar jadi Perdana Menteri. Sekarang Melayu sudah makin bersatu dan dia duduk sebelah pembangkang. Makin benci kerajaan. Bukan Melayu semua duduk sebelah kerajaan, itu pun ada segelintir yang sudah rasa tidak puas hati. Kerajaan ni telah merosakkan akhlak, khususnya bukan Melayu, sebab mereka tahu ada bukan Melayu ni dia tidak mahu terlibat dalam kerajaan. Jadi gejala Islamofobia ada ditimbulkan oleh seorang pemimpin daripada kerajaan ataupun blok kerajaan, iaitu Kit Siang. Kononnya gelombang hijau ni akan menjurus kepada negara Islam. Jadi dia menakut-nakutkan orang bukan Melayu terhadap Islam dan budaya Islam, ya, dan sebagainya. Ada percubaan benda tu dilakukan sebab dia tahu ada ramai Cina dengan India tak mau terlibat dalam kerajaan. Ya. Jadi dengan melakukan demikian, jadi Cina dengan India ni sudah bersedia untuk berkompromi. Tak apalah Zahid, ada pertuduhan tu, janji bukan PAS. Jadi ini sudah menjurus kepada keruntuhan akhlak moral di kalangan masyarakat. Inilah bencana yang sedang dibawa oleh kerajaan pimpinan Anwar Ibrahim, yang tidak akan bertahan lama, yang kini berada dalam keadaan cemas.